So promosi ini berlangsung sampai 1 hingga 10 November. VCO ataupun Stevia yang berharga lebih RM30 ke atas. So dapatkan segera. Klik link yang admin saya pinkan tu, add to cart terus. Dan terus kita akan, sebenarnya kita ni banyak promosi. Hari tu kita buat promosi dapat emas. So kali ni kita buat promosi dapat hadiah terus. dapat hadiah terus. Free gift. Kita menghargai follower kita. InsyaAllah. Teruskan support kita. Sebab you support tu sebenarnya you support saya mengusahakan untuk mendidik masyarakat tentang ilmu kesihatan. Bukanlah jadi kaya-kaya. Aku tak dapat pun dana khazanah 40 juta, tak dapat. Kalau saya dapat dana khazanah 40 juta, boleh aku buat free je. Boleh ajar free je, ni tak ada kan. Nak buat kena usaha. Kat mana nak dapat, klik link yang admin saya pinkan dekat FB tu. Boleh cari link. Takkan tak boleh cari link. Komen boleh, link takkan boleh cari. Ataupun layari website kita www.drnormamarketing.com. Pembelian terus direct dekat situ tanpa was-was. Okay? Yang pelik tu, okey. TikTok tak boleh? Tak tahu pasal. Tak tahu pasal. Kesian. Tiba-tiba termati. Dah tengah ramai tengok tadi. Sayang lah. Okey, tak apa. Kejap, tengok je. Apa tengok jap. Seterusnya, ramai yang tanya saya kan. Apakah makanan-makanan yang melawan keradangan? Adalah. Ya, ada. Okey. Melawan keradangan yang paling utama sebenarnya adalah minyak sihat. Minyak sihat ni mengenai bahan-bahan anti keradangan. Contohnya macam omega 9 yang ada dalam minyak zaitun. Contoh dia macam MCT yang ada dalam minyak kelapa sawit dan minyak kelapa dara. Contoh dia. Contoh dia macam omega 3 yang ada dalam sacha inci, minyak sacha inci. Contohnya bahan seperti thymol, thymoquinone dan tetrahydroquinone dalam minyak habbatus sauda. Ini semua minyak-minyak yang bersifat anti keradangan. Sebab itu pengamalan minyak-minyak sihat sebagai satu usaha untuk mengawal keradangan. Sebab itu kajian menunjukkan masyarakat yang beramal dengan minyak zaitun, termasuk juga minyak kelapa sawit ni. Ada kajian dekat MPOB. Sebenarnya mengurangkan risiko sakit jantung. Nampak tak? Mengurangkan risiko sakit jantung. So makan minyak ni kurang risiko sakit jantung. Bukan sahaja makan minyak sumbat jantung. Salah yang rugi kita. Jantung tu kau punya. Kan? Mana boleh ganti. Itu masalah dia. Kita duk dengar nasihat yang salah. Yang menanggungnya kita. So tu ulang-alik hospital tu kita juga. Nampak tak? Aduh, termasuk juga minyak sihat tu adalah macam avocado, minyak kelapa, santan, minyak apa dia, minyak almond lah apa kan. Termasuk juga telur, telur juga minyak ya. Termasuk juga ialah butter atau ghee kan. Termasuk juga ikan-ikan macam salmon dan sebagainya. Contoh, mana? So, batu special untuk bulan ni kita ada promo minyak sihat. Yes. Pembelian 3 minyak sacha inci, kita akan bagi percuma cuka apple yang bersaiz besar 450 ml antara cuka apple ataupun cuka kurma. Macam kita duk ulang-ulang tadi, macam yang kat depan kita ni pun dia bancuh secara macam cordial lah. Yelah lebih kurang lah kita tuang sikit macam benda cordial agak-agak lah kan. Lepas tu letak stevia. Tak adalah sukatan. Tak payah sukat, tak terlebih tak ada masalah pun. Cuma ikut cita rasa masing-masing lah. Tak ada. Makanan ni senang. Macam you cakap, berapa ketul nasi aku nak makan. Aduh, pening nak jawab. Mana? Kata kau kenyang berhenti lah. Makanan mana dia macam fix berapa kan. Ini antara benda yang juga bagus untuk melawan keradangan. Minyak kelapa, minyak dara. Minyak kelapa dara telah banyak kajian menunjukkan sangat bagus untuk jantung. Selama ni kita ditakut-takutkan dengan makan santan, kelapa, konon yang menyebabkan sakit jantung. Itu tak betul. Tidak berdasarkan fakta, sains dan kajian. Sebab tu kita kena betulkan balik pengetahuan dan knowledge. Sebab tu kita tahu masyarakat Melayu zaman dulu tak pernah dengar cerita hang tuah kena sakit jantung. Tu semua makan santan tu. Sudah Melaka ke Raja Bersiung sakit jantung. Tak ada benda tu semua. Jadi merepek dia ajar sekarang tu. Yang jadi punca sakit jantung ialah minyak sayuran tu. Minyak soya, minyak matahari, minyak jagung. Itu yang dijual oleh negara barat. Kita beruntung sebab Malaysia adalah pengeluar sawit. Kita juga ada kelapa. So gunakanlah benda yang ada kat sini. Apa susah? Sepah boleh dapat. Siap subsidi pun ada. Betul. Okey. Dan yang ketiga tips tu mengawal paras insulin dengan 2 kaedah.
Pengawalan para insulin ialah pengamalan low carbs, high fat diet. Kan? Kita kena ambil low carbs, mengurangkan karbohidrat dan ambil lebih banyak lemak sihat. Macam yang saya tunjuk tadi. Pengamalan lemak-lemak sihat tu sangat bagus. Lemak sihat dalam bentuk santan, lemak sihat dalam bentuk minyak kelapa sawit. Dan cara kita nak makan minyak kelapa sawit, kalau nak minum gitu tak sedap. Cara dia goreng. Lepas tu makan goreng tu sihat. Faham tak? Ambil ayam, ambil ikan goreng. Minyak kelapa sawit tu akan masuk dan meresap dalam ayam dan ikan tu, dan kita makan ayam tu dan kita dapat minyak kelapa sawit sekali. Di samping lemak yang ada dalam ayam dan ikan tu. Kan benda tu bagus. Satu kena faham. Jadi soal goreng ialah soal minyak. Kalau you goreng guna minyak bunga matahari atau minyak soya ataupun minyak jagung, itu tidak sihat sebab dia tinggi omega 6. Minyak tinggi omega 6 menyebabkan keradangan. Itu sandarannya, bukan goreng tu yang tak elok. Keradangan ada tak? So keradangan ada tak bergantung pada minyak. Itu konsep dia. Dan makan juga kena ingat ada masa kena berhenti makan. Namanya puasa atau istilah glamournya intermittent fasting. Itu saja. Ada dalam tempoh tertentu kita berhenti makan. Minimum 12 jam. 14 boleh, 16 boleh, 18 boleh, 20 boleh. Terpulanglah pada kita punya lifestyle masing-masing. Tapi kena dalam satu hari kita berhenti makan. Itu cara dia. Kena niat berhenti makan tu. Baru dia dapat kesihatan. Okey, mudah tak? Yang soalan. Buat IF 16 jam. So pagi-pagi boleh ke saya makan madu 2 sedu? Tengah-tengah 16 jam puasa. Lah nama puasa. Takkan dah tak faham puasa Ramadan kau makan ke pukul 8? Tengah berpuasa mana boleh makan, terutamalah madu. Madu tu ada gula. Logiklah sikit. Tak boleh kan? Yang kau ni sibuk nak makan masa puasa ni pasal apa? Tak boleh. Kita sejarkan dia benda bukan benda yang pelik tau. Faham tak? Puasa, intermittent fasting ni ialah amalan umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad. Yang kau tak faham puasa ni pasal apa? Kadang saya pelik bila orang Islam bertanya. Seolah-olah masa kau Ramadan pun kau berdal madu pukul 8 ni pagi. Macam tu lah kaedah dia, puasa pun boleh makan. Cuma beza dia puasa Ramadan, puasa Islam. Kita tak minum. Yes. Tapi dalam puasa yang IF yang basah tu, kita boleh minum. Tapi janganlah minum minuman yang ada gula. Macam madu tu gula. Itu konsep. Kau tak faham, datang belajar. Tak faham, boleh baca buku saya. Banyak kaedah untuk belajar ilmu. Kan? Nampak sangat buat IF tapi boleh tanya makan madu tak, menunjukkan ilmu tu tak sampai. Kan? Macam tanya saya, doktor tengah-tengah solat boleh saya makan nasi lemak? Kita nak jawab, kau yang kau sibuk nak makan nasi lemak masa solat, pasal apa? Contoh mana? Dia punya bunyi dia macam tu lah. Bunyi dia punya, ya Allah jahilnya. Mana boleh? Sebab tu kita akan belajar. Kita buat kelas tu banyak kali dah buat kelas pasal intermittent fasting ni. Webinar pun buat, seminar pun buat, apa benda lagi buat, buku kena jual, benda tu ada kat YouTube. Macam-macam ada ya. Banyak cara. Kalau tak kena kod sangat tak nak bayar, pergi tengok kat YouTube tu. Kan cakap bahasa patutlah kena padam. Okey. Sambung balik ni special offer. Jangan lupa dapatkan promosi kita yang sedang berlangsung ni. 1 hingga 10 November ni kita bagi special offer untuk pembelian jus DN72. Lupa tadi nak mention, sebenarnya jus DN72 ni sangat-sangatlah laku keras dan sangat best seller. Kita ada banyak testimoni orang yang mengamalkan jus DN72. Sebab itulah asas saya formulakan benda tu. Sebab kita nak settlekan isu keradangan dan juga isu kurang antioksidan ni. Itu kisah dia. Sebab dua ni boleh menyelamatkan banyak masalah dari segi penyakit. Kan? Ada soalan dia tanya apa? Betul ke makan statin menyebabkan demensia? Ya betul. Sebab tu sekarang lambat-lambat orang nyanyuk kan. Yang sesat sana sesat sini. Dia makan ubat kolesterol, rosak lah otak kita 90% kolesterol. Yang kopi kurang kan buat apa? Nampak tak? Okey. Itu, faham? Apa lagi benda yang kita kena ambil? Madu. Ambil madu waktu makan, bukan ambil madu waktu puasa. Tak siapa ngajar, sebab tu kena belajar. Kalau ambil minum secah inci masa puasa boleh tahan lagi.
pengamalan minyak sihat semasa berpuasa, tak apa. Tapi kalau you berpuasa buat IF untuk kurus, rugilah. Kita nak suruh dia makan minyak-minyak lemak yang terkumpul tu. Kau sibuk makan minyak apa-apa. Kan? Sebab tu kita reserve kalau orang-orang nak makan minyak, kalau dia buat puasa panjang, 24 jam ke, 20 jam ke, boleh minum minyak masa puasa. Lepas tu kena belajar. Jangan buat benda tak belajar. Kita nak solat pun kita belajar. Faham tak? Orang nak menjaga nasi lemak tepi jalan pun belajar buat nasi lemak. Bayangkan dia buat nasi lemak guna air longkang, kan teruk. Contoh lah kan. Maksud dia, saya bagi contoh je. Bila orang tak belajar, itulah kerja je. Tak apa-apa buat. Belajar, datang belajar. Banyak avenue. Banyak kita letakkan platform-platform untuk belajar kan. Satu lagi benda yang minyak masak sainci ni bagus. Dulu popular sangat. Tapi kadang dia overclaim, tu saya tak suka. Minyak sasak sainci bagus sebab dia omega 3. Tapi omega 3 tak lebih baik daripada minyak ikan pun. Minyak ikan jauh lebih baik daripada sasak sainci. Tapi dia boleh sebagai satu sumber minyak sihat yang kaya dengan omega 3 yang membantu kita mengawal keradangan. Nampak tak? Jus ni boleh kekurangkan simptom premenopause. Yes, of course. Premenopause simptom selalu ada berkaitan dengan keradangan dan juga radikal bebas. So boleh bantu. Ni dah Terutama PMS. Yelah PMS tu. Terutama dalam tu ada kan? Ada kurkumin yang sangat bagus untuk orang ada PMS. Okey. Orang lepas bersalin ke, memang sangat bagus untuk amalkan. Yes. Okey. Okey, kalau nak buat IF24 nak minum minyak, kalau rasa lapar boleh. Minyak kapur dara boleh. Minyak saca inji boleh. MCT lagi bos. Ambil MCT sawit tu lagi bagus. Ataupun myolorin boleh. Itu boleh. Yang lain pada tu madu tak boleh. Ingat isu dia bukan kalori. Semasa IF bukan tak boleh ambil kalori. Masa IF tak boleh ambil karbo. Dengar tu. Karbo penting tu. Sebab karbo akan meningkatkan glukosa darah. Bila glukosa darah you naik, insulin you naik. Dah kita puasa nak turunkan insulin yang kau pergi naikkan ni buat apa? Itu cerita dia. Tapi kalau you tengah puasa, you minum minyak tidak meningkatkan insulin. Sebab tu kita kata boleh. Minum air TO, stevia tak meningkatkan insulin. Sebab tu kita kata boleh. Minum air cuka letak stevia, boleh sebab tak meningkatkan insulin. Itu konsep dia. Sebab tu kena belajar. Belajar konsep sebelum beramal. Jangan beramal tanpa faham konsep. Bahaya tu. Faham tak? Kan? Okey. Komen malam ni memang menyeronokkan lah. Mbak dah dia kata. Kalau bacaan ALT, GGT, boleh ke melimit? Itulah ubat dia. Kalau you ada derange liver enzyme, tak kira lah ALT ke, AST ke, GGT tinggi, itu menunjukkan tanda-tanda ada masalah fatty liver. So solution pada masalah fatty liver ialah ambil minyak sihat dan berhenti gula. Amalkan stevia. Itu konsep dia. Tu belajar. Tengok video saya dekat YT tu. Dah cerita banyak kali dah ulang. Penat. Okey. Ingat itu je kot. Kau sebelah kau lama dah live. Dah lebih patut penat. Nampak tak? Sebab tu tak apa. Daripada sekarang ni, kita tengok ke depan. Move forward. Sebab your future needs you. Not your past. Yang lepas lah pun nak buat macam mana kan. Bukan boleh ghostan pun. Kita tak ada mesin waktu untuk pergi ke belakang. Kan? Kita hanya ada masa depan kita untuk kita betulkan. Apapun start permulaan kita, tak kisah. Yang penting pengakhirannya yang betul. Faham tak? So, kalau sekarang kita tak sihat, kita usahakan untuk sihat. Kalau sekarang kita tak faham, kita tak belajar, kita lepas ni belajar. Belajar dan teruskan usaha sampailah mendapat apa yang kita nak. Iaitu kesihatan yang terbaik. Sebab tu kesihatan ni dengan ilmu yang betul. Kesihatan tak akan jadi kalau tak ada ilmu. Faham tak? Jangan anggap kesihatan sebab doktor yang bagus. Tak ada. Doktor tidak boleh memberikan anda kesihatan. Saya pun tak boleh memberikan anda kesihatan. Faham tak? Guru mana-mana pun tak boleh memberikan kesihatan. Usaha anda dengan ilmu yang betul yang akan mendatangkan kesihatan pada diri anda. So, usahalah ke arah tu. Dapatkan ilmu dan beramal dengan ilmu tu. Itu yang paling penting. Kadang-kadang orang dapat ilmu, dia tak nak amal, kedekut. Oh, itu mahal. Kalau you berkira-kira dengan kesihatan, kenapa you ingat orang lain nak kira pasal kesihatan you? Itu saja. Kesihatan diri sendiri, kita sendirilah. Kan? You kedekut dengan diri sendiri. Tanggung lah. Alhamdulillah.
Banyak pula soalan. CKD stage 3 boleh minum kopi? Boleh. Apa masalah dia? Boleh minum. Apa masalah dia? Kan? Okey. Okey, kata-kata terakhir. Okey, silakan. Silakan. Kata-kata terakhir. Okay, jangan lupa dapatkan promosi November kita yang sedang berlangsung. Sampai 10 November ni, klik link yang admin saya pinkan dekat bawah tu ataupun pembelian terus direct secara Terima kasih. di website kita lah. So yang dekat TikTok boleh klik link di bio Dr. Norman untuk pembelian promosi-promosi kita. Jangan lepaskan peluang. Sebab sebelum ni ramai sebenarnya terlepas peluang. Kita buat promosi cabutan bertuah, kita bagi emas, kita bagi peralatan elektrik. Kita bagi macam-macam sebenarnya untuk menggalakkan orang membeli produk kesihatan dengan ilmu yang betul. Itu sebenarnya kita bukan nak pancing apa pun. Kita nak sama-sama sihat. Yes, kita nak orang beramal dengan ilmu. Kan? Lepas tu kita ada kat situ untuk menjawab apa-apa persoalan, membetulkan kekeliruan. Bukan start dengan benda tak faham, dia tanya susah kita nak explain. Dia tanya, boleh tak kopi Anona minum masa IF? Boleh, sebab dalam kopi Anona tak ada gula. Jadi stevia dan dia ada santan sahaja dan kopi of course. Cuma dia tak mengganggu paras insulin dalam tubuh. Boleh. Okey. Habis dah aku punya tu. Patut je sebenarnya dah sejam 20 minit lah. Topik podcast kita hari ni lama Yes. InsyaAllah lah kita sudahi dengan Bapak yang mulia. Jumpa lagi dalam podcast akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kesihatan anda? Kena ingat kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Kejap. Jangan lupa tonton kita punya live segmen khas. Yes. Cerita wajah. Kulit kita buka bulan November ni. Khas cerita pasal kulit orang perempuan. Belajar macam mana kulit cantik. Okey. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.